Ini adalah salah satu tulisan yang sangat hebat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala. Dia mengatakan bahawa dari keseluruhan sejarah dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala membenamkan sebilangan orang dengan kesenangan dan dia Subhanahu wa ta'ala juga membenamkan sebilangan orang dengan kesusahan. Dan anda jarang menemui orang yang berada di tengah-tengah. Apa maksudnya itu? Anda tahu jika anda mengkaji sejarah, ketidaksamaan ekonomi bukan satu masalah yang baru. Orang dah lama bercerita pasal benda ni sebelum Bernie. Ia memang wujud. Ia wujud sepanjang sejarah dunia kita. Biasanya yang kaya terlalu kaya raya dan yang miskin sungguh miskin. Itulah cara dunia. Mereka-mereka yang elit merampas sumber-sumber yang wujud di dunia dan biasanya orang yang terkaya di dunia adalah 1 atau 2% saja. Sekarang mungkin jurang ketidaksamaan itu lebih besar sekarang daripada sebelumnya. Tapi ia memang selalu wujud. Ia juga wujud di masyarakat zaman Rasulullah SAW. Ia juga wujud dalam masyarakat ini sebelum masa sekarang. Perkara ini memang wujud di seluruh dunia dan sepanjang sejarah bahawa orang miskin sangat miskin dan kaya sangat-sangat kaya. Dan ada 2 jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada jalan dari segi kesenangan yang sepatutnya direspons dengan rasa syukur di dunia ini. Dan ada jalan dari segi kesusahan yang sepatutnya direspons dengan kesabaran. Kedua-dua jalan ini menuju ke jannah. Tapi majoriti orang yang akan dapat mencari jalan adalah dalam kesusahan dan bukannya dalam kesenangan. Dan sebab itulah sebahagian besar ahlul jannah, majoriti orang syurga adalah orang-orang miskin. Adalah dari kalangan fuqara dan masikin. Mereka yang ini membentuk majoriti ahlul jannah. Kerana ia lebih mudah terganggu oleh kekayaan daripada terganggu oleh kesusahan. Ia jauh sangat mudah. Sekarang jika ini adalah 2 jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekiranya saya ini mempersembahkan satu pilihan untuk setiap satu daripada anda, dan katakan anda boleh diberikan kesenangan dan bersyukur, atau anda boleh ditempatkan dalam kesusahan dan bersabar. Tidak akan ada orang di sini, saya fikir, yang akan kata, okey, saya akan menanggung kesusahan dalam kesabaran. Setiap dari kita akan cakap, okey, hebat. Biarkan Allah SWT memberikan kita kesenangan dan kita ucap Alhamdulillah, kita semua akan okey je kan? Itulah setiap satu daripada kita akan respons jika ada pilihan itu, betul? Ia natural. Dan kita juga akan memprotes kes kita pada Allah SWT. Ya Allah, keluarkan aku dari kesusahan ini dan aku akan bersyukur. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu apa yang akan berlaku kepada anda. Allah tahu apa yang akan berlaku kepada personality anda. Allah lebih mengetahui bahawa jika dunia ini diberikan kepada kamu, ia akan pasti menjarakkan kamu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menahankannya. Dan jangan sesekali menyamakan keadaan anda dengan status anda. Di suratul Kahf, Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum seorang lelaki dengan memberikannya taman tambahan. Allah Subhanahu wa ta'ala pula mengasihi sebuah pasangan laki bini sehingga dia Subhanahu wa ta'ala mengambil anak mereka. Cubalah kamu fikirkan perkara itu. Jika anda dari pasangan laki bini itu atau jika anda lelaki itu yang tamannya semakin banyak dan semakin meningkat. Dan pasangan laki bini itu yang baru kehilangan anak dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi pasangan laki bini itu. Tapi laki ini pula, orang ni hanya pergi jauh dan lebih jauh. Membenamkan dirinya sendiri dalam keingkaran dan tidak menghiraukan dan memusnahkan dirinya untuk hari akhirat. Oleh itu jangan pernah menyangka bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala pernah meletakkan anda dalam keadaan yang tidak memuaskan untuk mendekati kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada anda, bahagian dunia kamu, dalam sebahagian kesusahan kamu, dalam sebahagian kesenangan kamu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah bagi kamu buku yang khas untuk kamu supaya kamu dapat respons dengan cara yang betul. Jangan sesekali fikir seperti Allah meletakkan anda dalam keadaan yang tidak baik. Itu nombor 1. Okey, nombor 2. Lelaki yang paling mulia dari sebuah keturunan, dari segi kemuliaan yang murni, dari segi duniawi dan dari segi akhirat, adalah siapa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau itu ialah Yusuf alaihissalam. Rasulullah SAW berkata tentang Yusuf alaihissalam, dia adalah Nabiullah, Nabi Allah, seorang anak kepada Nabi Allah, seorang anak kepada Nabi Allah, seorang anak kepada Nabi Allah. Tidak ada lelaki yang lebih mulia dari itu. Nabi Allah, anak seorang Nabi Allah. Tidak ada lelaki yang lebih mulia daripada itu. Tapi subhanallah, ulama mengatakan, tengok ni, Yusuf alaihissalam,
ditarik keluar dari perigi sebagai hamba. Orang yang menjual beliau pula tidak menghargai beliau. Dan juga orang yang membeli beliau tidak menghargai beliau. Subhanallah. Jadi beliau ini adalah produk sebuah transaksi. Walau bagaimanapun, beliau ini seorang yang sangat mulia dari mata Allah Subhanahu Wa Taala. Keturunan yang paling mulia. Seorang Nabi Allah dan orang yang menjualnya hanya mahu menyingkirkannya. Jadi orang itu hanya menghargainya dengan beberapa duit shilling je. Dan orang yang membeli beliau pula tidak nampak apa-apa nilai dalam diri beliau. Dan juga memberikannya beberapa shilling saja. Yusuf AS dianggap tidak berharga sepenuhnya di mata duniawi. Tapi tetap maintain kemuliaannya yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dunia ini dan semua yang terdapat di dunia ini tidak berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada nilai langsung bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita fikirkan tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kita akan fikir kalaulah saya hidup pada masa itu, saya pasti akan jadi macam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi bagaimanakah anda tahu anda tidak akan jadi seperti Abu Jahal? Dia juga adalah seorang yang pintar, namanya adalah Abu Hakam, bapa kebijaksanaan. Tapi dengan Nabi Muhammad SAW, kita akan dapat mendengar khutbah-khutbah yang sangat luar biasa apabila kita bersama beliau, kan? Ya, okey. Anda bayangkan solat di belakang Nabi SAW. Kesan yang akan timbul pada hidup kamu. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ketua orang-orang munafik. Dia pun solat di belakang Nabi SAW selama bertahun-tahun dan tidak ada kesan yang terdapat pada dirinya. Jangan selalu anggap saja mereka semua bernasib baik. Mereka sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dapat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, betul. Mereka juga dipukul sehingga hampir mati. Bukan hanya kena melalui beberapa penghinaan di lapangan terbang seperti zaman sekarang ini. Mereka terpaksa melalui detik-detik yang cemas dengan dipukul. Mereka terpaksa melepaskan hidup mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan keinginan masing-masing demi janji untuk masa depan. Tapi mereka tetap melakukannya. Tahun ini di Hajj, saya jumpa seorang pemuda. Dia mengatakan Allah tidak adil. Saya katakan kenapa pula? Dia berkata, kenapa Allah mengizinkan orang-orang ini di Mekah? Orang-orang ini mendapat ganjaran ratusan ribu solat hanya kerana mereka dapat tinggal di kota ini. Dan kita tinggal di US dan kita tidak mendapat semua itu. Dan saya berkata, mengapa anda tidak berfikir di sebaliknya? Bagaimana mereka ini tidak mempunyai peluang untuk buat dakwah yang saya ada apabila saya tinggal di kalangan orang bukan Islam? Anda tahu tak, orang dalam negara Muslim akan selalu mengatakan kamu ni bernasib baik. Kamu dapat melakukan dakwah. Kami tidak pernah lihat sesiapa yang mengucapkan syahadah. Bayangkan jika seseorang membuat syahadah di tangan kamu dan Rasulullah SAW katakan ia lebih baik untuk anda daripada unta berwarna merah. Dan kamu tanya apa itu unta merah? Ia lebih baik untuk anda daripada Lexus, McLaren atau Bugatti. Apa tu? Bugatti dengan huruf Ra. Ia lebih baik untuk anda daripada semua itu. Bermaksud ia lebih baik daripada dunia dan apa sahaja yang ada dalam dunia ini. Satu orang membuat syahadah di tangan anda dan orang-orang di Middle East mengatakan orang Islam di Amerika sangat bertualah. Mereka tidak tahu apa yang mereka ada. Sekiranya seseorang mengambil syahadah dari tangan mereka, apabila orang Muslim baru itu solat, mereka mendapat ganjaran solahnya. Apabila orang Muslim baru itu puasa, mereka dapat ganjaran puasanya. Jadi ini bermaksud setiap orang mempunyai keadaan dan situasi masing-masing. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghakimi anda mengikut keadaan dan situasi anda dengan cara anda bertindak dengan kesesuaian dalam keadaan-keadaan tersebut. Biasanya ketika kita berfikir tentang itu, seperti ia lebih suka untuk menjadi Muslim di sini. Lebih suka untuk menjadi seseorang hafiz. Lebih susah untuk membaca Al-Quran bila-bila masa anda berada di luar persekitaran Al-Quran. Dan perkara-perkara seperti itu. Dan subhanallah, memang betul, ia memang suka. Ia memang lebih susah untuk menjadi seseorang Muslim yang lebih baik di luar masjid, seperti anda lebih mudah untuk tidak menjadi penagih dadah semasa anda tidak berada dalam pusat pemulihan. Dan itulah sebabnya kadang-kadang kita akan melihat orang-orang ini yang Masya Allah adalah hafiz Al-Quran dan mengimamkan tarawih. Mereka juga hafiz untuk perkara-perkara yang lain juga. Mereka yang telah menjadi hafiz Al-Quran tidak membebaskan mereka dari tanggungjawab mereka pada perkara-perkara lain. Dan mereka yang mengimamkan tarawih pula tidak membebaskan mereka juga dari semua benda yang lain. Pada hakikatnya apa yang berlaku ialah semasa kita mencipta visi ini, di mana kita hanya sepatutnya sikap beragama hanya dalam masjid,
Semuanya mesti ideal hanya dalam masjid, bahawa setiap orang harus bertindak sebagai orang yang beragama dalam masjid saja. Tapi di luar pula, anda mengambil sambil lewa saja. Anda tidak perlu risau mengenai pengembangan iman anda di luar. Setiap kali anda menghadapi situasi yang sebenar dan masalah yang sebenar di luar sana. Kerana anda sepatutnya risau untuk pastikan bahawa anda menghormati sikap anda apabila berada dalam masjid dan bertindak di luar dengan cara yang sama di luar. Seperti yang sepatutnya anda lakukan. Sebenarnya, pada dasarnya apa yang kita lakukan adalah kita lupa pada ayat Ulaikal ladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka adalah yang Allah uji hati mereka untuk iman. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, mereka yang diuji tidak sama dengan mereka yang tidak diuji. Adakah anda tahu apa yang akan berlaku pada seekor haiwan yang dibesarkan di dalam zoo? Jika anda membawanya keluar dari zoo, anda akan tinggalnya di luar, ia tidak akan hidup. Ia tidak akan dapat bertahan dari semua itu kerana ia sudah dapat terlindung di zoo sepanjang masa. Jadi hakikat bahawa anda dapat memegang pada kepercayaan anda, iman anda, insya-Allah Ta'ala, itu sesuatu yang tinggi di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala selagi niat anda betul, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi ganjaran berdasarkan niat itu. Dan sebab itulah Abdullah ibnu Amr ibnu Azhar radhiyallahu anhu mengatakan, La khairun a'maluhu liyawm ahabbu ilayya min mislaihim ma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk saya melakukan perbuatan baik hari ini adalah 2 kali lebih disayangi oleh saya daripada melakukan kebaikan perbuatan semasa saya berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berbunyi seperti menghina kan? Ya Allah, bagaimana kamu boleh mengatakan bahawa ia 2 kali ganda lebih disayangi untuk saya melakukan sesuatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berangkat pergi? Dia berkata, li'anna kunna ma' Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahimunal akhirah wa la tahimunal dunya. Ketika kami berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak peduli tentang dunia. Yang kita pedulikan hanyalah tentang akhirat. Tetapi sekarang selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat pergi, sekarang dunia sedang menyerang kita dari setiap sisi, setiap arah. Yang bermaksud setiap keadaan penting dan dikira. Jadi anda bersiap dengan mahu menjadi seperti mereka yang anda sayangkan, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pada masa yang sama anda mengenali keadaan anda dan anda tahu apa tak yang mungkin berlaku. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan meletakkan kamu dan saya di tempat yang lebih tinggi di jannah, insya-Allah Ta'ala, daripada orang-orang yang lebih bagus di mata dunia daripada kita. Subhanallah.